fil khawatim. Agama itu pada penutup usia kita. Berapa ramai orang yang jahat pada usia muda dia, tetapi ketika meninggal dunia dia menjadi seorang yang saleh, maka itulah nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang saleh pada waktu muda dia, tapi ketika meninggal dunia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ad-dinu bil khawatim, agama itu pada penutup. Sebab itu apabila kita telah pun menjadi baik, apabila kita telah taat pada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita suka takarub pada Allah Subhanahu wa taala, maka cabaran seterusnya adalah istiqamah dalam taat itu. Itulah yang lebih berat dia daripada kita melakukan taat tersebut, iaitu istiqamah dalam taat tersebut. Bahkan itulah perkara yang paling berat sekali dilakukan dalam Islam, iaitu al-istiqamah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sebuah hadis, syayyabatni hud wa akhawatuha. Syayyabatni hud wa akhawatuha. Pikir beruban rambut aku, memikirkan tentang surah Hud dan juga saudara surah Hud. Jadi Nabi begitu unsing sehingga dikata syayyabatni sebagai simbolik, beruban rambut aku memikirkan ayat dalam surah Hud. Maka ulama melihat apakah ayat dalam surah Hud sehingga Nabi begitu runsing memikirkannya. Maka ulama melihat iaitu ayat yang Allah Ta'ala perintahkan, fastaqim kama umirt. Istiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling susah istiqamah dalam taat tersebut. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan bagi Allah yang kekal, adwamuha wa in qalla, walaupun sedikit. Kenapa? Istiqamah itu sangat susah berbanding kita beramal ikut semangat kita. Sekali semangat nak baca 2 juzuk boleh tak? Anda saya tak daya dah. Allah faham tu, tak daya dah kan. Saya nak baca Quran boleh, tak ada masalah kalau tuan ada kekuatan. Tapi tidak elok kalau kita beramal ikut semangat. Semangat timbul tenggelam, tenggelam timbul. Saja kata tu kan. Bermaksud apa? Mana sekali semangat, masya-Allah. Yang paling susah dia apa? Istiqamah. Kecuali ada keuzuran lah kita kata. Ada keuzuran lain, sakit dan sebagainya. Tapi sengaja disebabkan kita malas, maka kita tak beramal, maka tidak ada kekuatan istiqamah gitu. Sebab itu istiqamah itu satu benda yang sangat berat. Sehingga ulama menyebut bahawa kalau di sana di kalangan para aulia ila salihin ada karamah yang Tuhan kurniakan kepada mereka. Di antara perkara yang wajib kita percaya iaitu karamah yang berlaku kepada orang yang salih. Jadi kita tak boleh menafikan karamah secara mutlak. Kita menafikan karamah berlaku kepada seseorang itu boleh. Tak percaya dan dia terus ada karamah itu tak apa. Tapi kita menafikan secara mutlak tak ada karamah, itu tak boleh. Jadi karamah itu berlaku kepada para aulia yang salihin. Wa asbitan lil aulia karamah wa man nafaha fabidzan kalamah. Telah sabitlah kepada para aulia adanya karamah. Maka yang disebut dalam riwayat karamah para aulia bermacam-macam. Bermacam-macam karamah para aulia. Ada yang berjalan atas air, ada yang berjalan atas udara dan sebagainya. Tetapi ulama mengatakan ghayatul karamah al-istiqamah. Kemuncak karamah itu adalah pada istiqamah pada agama itu. Itu lebih kemuncak dia. Ulama kata ghayatul karamah al-istiqamah. Jadi kalau ada para aulia, para salihin yang punya karamah, kita tengok istiqamah dia macam mana. Istiqamah dalam amal, istiqamah dalam ahwal dia, istiqamah dalam maqam dan sebagainya. Jadi satu benda yang berat. Kecuali kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita mohon hidayat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sentiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat.
Jadi kadang kita lupa bahawa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih bernilai itu berbentuk iman. Berbentuk iman, berbentuk taat, ya, berbentuk hasil daripada amal. Ya. Jadi apabila kita istiqamah dengan amal, dia ada hasil dia. Ya. Bila kita istiqamah dengan amal, dia ada hasil dia. Bila kita istiqamah dengan zikir, maka dia ada hasil dia. Hasil dia paling kurang tama'ninah. Tama'ninah berasa berasa tenang. Itu hasil daripada istiqamah dalam amal. Terkadang orang tak mampu nak istiqamah. Malih lah muak belah rasa beratip je kerja penuh tu. Tak ada lain ke? Jadi istiqamah. Sebab itu kalau kita tidak faham makna ibadat, kalau kita tidak faham makna ibadat, maka kita sabar terhadap ibadat itu. Ya. Sebab itu Allah Taala berfirman Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah kaum keluarga engkau salat wastabir 'alaiha, dan suruh sabar. Apa maksud sabar? Maksud sabar kita tak suka, tapi perintah, tapi kita tak suka, itu maksud sabar. Kalau suka bukan sabar nama dia. Makan, siapa tak suka? Tak ada sabar. Suka kita, kau boleh jangan berhenti. Dek konyang bonang kita berhentilah. Tapi kalau perut tu besar tak berhenti kita rasa dah. Ya? Sebab benda yang nikmat. Benda yang nikmat tak ada sabar kita, seronok kita. Benda sabar ni benda yang kita tak suka. Jadi sebagian orang tidak memahami makna solat. Maka Allah Taala kata wastabir 'alaiha, sabar. Sabar dengan taat. Begitulah ibadat-ibadat yang lain. Maka apabila kita tidak istiqamah, maka permulaannya kita berasa sangat berat melakukan dia. Bahkan diberikan kepahitan dalam ibadat itu. Kata ulama, kenapa Allah Taala berikan kita rasa pahit dalam ibadat? Salat itu pahit, baca Quran itu pahit, berzikir itu pahit, datang ke masjid itu pahit. Kenapa? Sebab kita dah berlazat-lazat dengan nafsu kita. Kita berlazat-lazat dengan nafsu kita, sehingga kita meninggalkan untuk berlazat-lazat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak marah ke Allah Subhanahu Wa Taala? Marah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nafsu kita berlazat-lazat. Tak ke marah kekasih kita kalau kita ada seorang kekasih. Contoh, ada kekasih, katanya kekasih dia, tapi bila berada kekasih dia tak tahan lama. Saya sibuk ni, tapi dengan orang lain dia boleh 2-3 jam. Tak kecubur kekasih dia, tak marah ke dia? Marah. Tak ke marah siapa dia? Siapa sajalah yang kita mendakwa dia kekasih kita, tetapi bila kita sambung dengan dia, kita tak mampu nak lama-lama, sekejap je. Tapi dengan orang lain kita pun mampu berlama-lama. Tak marah-marah. Bermaksud kita biarkan diri kita ini berlazat-lazat dengan nafsu kita. Lazat-lazat. Dengan Allah Ta'ala kita tidak berlazat-lazat. Tak marah ke Allah Ta'ala? Mana mungkin tak marah. Allah Ta'ala itu aghyar. Allah Ta'ala cemburu. Nabi mengatakan, ana aghyar. Aku lebih cemburu daripada sahabat yang cemburu. Wallahu aghyar minni. Allah lebih cemburu daripada aku. Apakah Allah Ta'ala tidak memahami makna cemburu? Allah Ta'ala memahami cemburu. Maka di antara cemburunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita nak mula berbaik-baik dengan dia, kita dah berlazat-lazat dengan nafsu kita, kita cuba nak taat, maka rasakan pahit dia. Rasakan pahit dia. Tidak semudah itu kita nak berlazat-lazat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah berlazat-lazat dengan nafsu kita, kita mula nak ibadat kepada Allah Ta'ala, maka kita rasa pahit. Itu sebagai iqab, sebagai balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab kita meninggalkan berlazat-lazat dengan dia. Kita jumpa baru nak berlazat, rasakan pahit dia. Dengan makna yang lain, Allah Ta'ala ingin mengatakan bahawa hati engkau tu sakit. Hati engkau tu sakit. Sebab itu kalau badan kita sakit, kita makan rasa pahit. Pahit. Maka kena makan ubat yang pahit.
Kita makan ubat yang pahit-pahit. Terpaksa kita makan ubat yang pahit sebab badan kita sakit. Maka ibadat yang pahit itu merupakan ubat pada kita. Maka boleh kita bersabar. Kalau kita inginkan kejayaan di sebalik itu, kita perlu bersabar. Kalau kita tak sabar, kita kembali kepada nafsu kita. Malih dia muak apalagi esok beratip je peluk ni contohnya. Tapi tempat lain nak karaoke lah pula. Karaoke lah. Kan kita kata haram. Maksud dia bezakan di antara bernyanyi-nyanyi dengan zikir. Dia kata muak zikir melalak lah. Bukan kita kata haram, tak. Bermaksud kita tidak memahami makna ketenangan zikir itu. Jadi kita melarikan diri daripada menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lagi tu.